Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi 'ulumihi wa ja'alana minal mukhlishin bi qira'atihi. Dan kita sampai pada hadis yang ke-14 daripada Sayyidina Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak halal menumpahkan darah seseorang Muslim melainkan dengan satu daripada tiga sebab. Pertamanya orang yang telah berkahwin lalu berzina. Yang kedua ni adalah orang yang membunuh orang yang lain. Dan yang ketiganya orang yang meninggalkan agamanya, yang menjauhi ataupun meninggalkan jemaahnya. Dan insyaAllah kita akan baca syarah yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah Jardani Dimyati radhiyallahu anhu. Jadi Imam Muhammad ibn Abdullah Jardani berkata dalam syarahnya, wa'alam anna al-asla fi dima al-ismatu aqlan wa naqlan. Maksud ini kesimpulan umum. Maksudnya salah satu perkara yang perlu kita fikirkan dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah hendaklah kita tadi menjauhi dosa dan hak-hak manusia ke atas diri kita untuk kita tadi tidak terikat dan tersekat untuk berjalan kepada Allah. Jadi pertama sekali penulis berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya nyawa dituntut agar dipelihara daripada sudut akal, logik pemikiran manusia, dan begitu juga daripada sudut syarak. Adapun dia kata daripada sudut akal, kerana bahawa sesungguhnya apabila seseorang tadi membunuh orang yang lain, maka dia tadi telah merosakkan rupa kemanusiaan yang Allah Subhanahu wa taala cipta dalam bentuk yang paling mulia. Dan akal tidak menerima rupa yang cantik tadi dirosakkan, dibinasakan, dipotong, dibunuh dan seumpamanya. Dan akal wa yunkiruhu dan mengingkarinya. Dan daripada sudut syarak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Maknanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, jangan sekali-kali kamu membunuh mana-mana nyawa manusia yang Allah Subhanahu wa taala haramkan melainkan dengan kebenaran. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, man a'ana ala qatli muslimin, siapa yang menolong pembunuh untuk membunuh seorang muslim yang lain, walau bi syatri kalimatin, walaupun dengan separuh daripada kalimat, laqiyallaha ta'ala maktuban baina ainaihi, nescaya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertulis di antara dua matanya, aisun min rahmatillah. Ini ialah orang yang telah berputus asa daripada rahmat Allah. Maksud inilah manusia yang tidak akan diberi rahmat, pengampunan, syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu secara umum dah tiga, maksudnya mukaddimah umum, kewajipan kita tadi memelihara nyawa. Jadi Nabi kata tidak boleh menumpahkan darah orang Muslim melainkan dengan tiga perkara. Melainkan sekiranya seorang Muslim tadi melakukan tiga perkara yang akan dinyatakan.
Jadi dihalalkan pada ketika itu menumpahkan darahnya dengan bertujuan untuk menjaga nasab, untuk menjaga roh manusia yang lain, ataupun untuk menjaga agama. Jadi pertama sekali yang dihalalkan untuk dibunuh, Nabi SAW bersabda, as-sayyibuz zani. Jadi dimaksudkan dengan as-sayyib ialah orang yang telah bersetubuh ataupun orang yang telah disetubuhi pada kemaluan kubul, kemaluan hadapannya dengan akad nikah yang sahih. Maksudnya orang yang telah berkahwin dengan pernikahan yang sah, sama ada lelaki ataupun perempuan, maka dia diistilahkan dengan as-sayyib. Wahwa hurrun, dan dia tadi ialah orang yang merdeka, bukan hamba abdi, balighun, telah baligh, aqilun, dan telah berakal. Jadi orang yang baligh, berakal, lelaki atau perempuan yang telah bersetubuh dalam pernikahan yang sah, apabila dia tadi berzina, maka darahnya halal untuk ditumpahkan. Cuma dalam kes perzinaan ini, dia akan direjam dengan batu sehinggalah dia tadi mati. Dan pendapat yang muktamad tadi, batu tadi sebesar, kan lebih kurang tapak tangan ni, dan tidak boleh dia tadi dibunuh dengan selain daripada direjam dengan batu dengan ijma' ulama'. Adapun orang yang tidak dihukumkan sebagai muhsan, maksudnya orang yang masih belum berkahwin, orang yang tidak berlaku pernikahannya sah ataupun hamba abdi dan seumpamanya, sekiranya mereka tadi berzina, maksudnya orang yang tidak dihukumkan sayyib tadi, sekiranya mereka tadi berzina, yujladu mi'atan, dia akan disebat dengan 100 kali sebatan, wa yugharrabu aman, dan dia tadi akan pindahkan kepada satu tempat yang lain selama setahun. Dan sekiranya dia tadi ialah orang yang merdeka lah, seperti di mana di zaman kita ni. Dan inilah pendapat yang paling asah di sisi mazhab Imam Syafi'i. Dan sesiapa yang melakukan perzinaan, sama ada yang telah berkahwin ataupun yang belum berkahwin, maka ulama berkata, wa man mata min ghairi haddin wala taubatin, siapa yang meninggal dunia sebelum sempat dibuat hukum hudud ke atasnya, sama ada rejam kan ataupun disebat dengan 100 kali, dan dia juga meninggal dunia sebelum dia tadi sempat bertaubat memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, auziba bin nar, maka dia akan diazab di dalam api neraka bisyatin minan nar, dengan cemeti daripada api neraka. Maksudnya kesakitan dia lebih dahsyat daripada hukuman yang akan berlaku di dunia. Dan dinyatakan dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, sesungguhnya orang-orang yang berzina, sama ada lelaki ataupun perempuan, mereka tadi akan digantung di dalam api neraka dengan diletakkan pencangkuk tadi itu di kemaluan-kemaluan mereka. Kerana mereka tadi akan dipukul dengan rotan daripada besi, dengan tongkat daripada besi. Apabila salah seorang daripada mereka menjerit meminta tolong, maka malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, akan berkata, mengapakah kamu mengeluarkan suara ini? Mengapakah kamu semasa dahulu tadi tergelak ketawa, kan, semasa kamu melakukan perzinaan, kan, kamu bergembira, bermesra? Tidakkah kamu tadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kamu mengetahui yang Allah memandang kamu semasa kamu melakukan perzinaan tersebut? Dan tidakkah kamu berasa malu daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan diriwayatkan di dalam hadis, maka sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ihdzaruz zina, hendaklah kamu tadi menjauhi zina, kerana sesungguhnya terdapat 6 perkara yang akan menimpa seseorang yang melakukan perzinaan tersebut. 3 akan menimpanya di dunia, dan 3 yang lain akan menimpanya di akhirat. Adapun perkara yang akan menimpanya di dunia, pertama sekali akan hilang seri daripada wajahnya. Maksudnya kita akan tengok mukanya tadi kan sentiasa masam, kan sentiasa gelap. Kan macam mana sekalipun dia cuba tersenyum, akan kelihatan kemurungan pada wajahnya. Wa yurisul faqr, dan akan menyebabkan kefakiran. Wa yanqusur rizqa wal umr, dan akan mengurangkan rezeki dan akan memendekkan umurnya. Dan apa hukuman yang akan berlaku di akhirat? Ialah Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada dia dengan pandangan kemurkaan, lalu menjadi hitamlah mukanya. Dan yang kedua, dia akan dihisap dengan hisap yang amat susah, yang amat ketat sekali. Dan yang ketiga, akan ditarik dengan rantai di dalam api neraka. Dan setengah daripada keburukan zina, dia akan menyebabkan berlakunya kematian dan akan menyebabkan berlakunya penyakit ta'un. Sebagaimana yang Imam Hakim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud,
radhiyallahu anhu dia berkata, "Idza kathura zina kathura al-qatlu wa waqa'a at-ta'un." Apabila banyak berlaku perzinaan, maka akan berlaku banyak pembunuhan. Al-qatlu tu maksudnya manusia membunuh sesama sendiri dengan sebab-sebab yang bermacam-macam. Wa waqa'a at-ta'un, dan akan berlakulah penyakit ta'un. Dan daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zaharatil fahishatu fi qaumin qattu illa sallallahu alaihimul maut." Tidak akan terzahir perzinaan pada mana-mana kaum langsung, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan kematian yang amat banyak pada mereka. Dan setengah daripada keburukan ataupun kesan buruk daripada melakukan perzinaan tadi ialah perkara yang dia buat tadi tu, sama ada perzinaan tadi ataupun mengganggu mana-mana perempuan tadi, akan ditimpakan juga kepada zuriat orang yang berzina tadi, ataupun akan ditimpakan kepada isterinya. Dan apabila salah seorang raja mendengar, maksudnya ulama berkata siapa yang melakukan perzinaan, maka Allah Ta'ala akan menimpakan perzinaan tadi kepada anaknya ataupun kepada isterinya, maka dia tadi nak menguji kebenaran kenyataan tersebut pada anak perempuannya. Dan anak perempuan tadi sangat cantik lah. Jadi dia minta salah seorang perempuan yang amat fakir bawa anak dia tadi tu dengan pakaian manusia biasa pergi berpusing di pasar dalam keadaan muka anaknya tadi dibuka. Dan dia kata kepada perempuan tadi, siapa-siapa yang nak sentuh atau mengganggu anakku ni, biarkan je, aku nak tengok apa yang jadi. Dan apabila perempuan tadi bawa anak dia kan pusing kepada seluruh pasar tadi, maka semua orang menundukkan pandangannya kerana malu kepada anaknya tadi, dan tak ada siapa pun yang ingin menyentuh ataupun mengganggunya. Dan tak kala apabila perempuan tadi balik, kan dia balik membawa anak raja tersebut, apabila sampai betul-betul dekat pintu istana tadi, maka tiba-tiba datang seorang lelaki memegang anaknya lalu menciumnya, kemudian lelaki tadi serta-merta pergi. Kemudian perempuan tadi pun masuklah membawa anak raja tersebut. Lalu raja tadi bertanya, apakah yang telah berlaku? Maka perempuan tadi memberitahu kisah tersebut. Maksudnya ada seorang lelaki di depan pintu istana tadi serta-merta datang, cium anak kamu dan lari. Jadi serta-merta raja tadi fasajada syukran lillahi ta'ala, maka dia pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata, alhamdulillah, ma waqa'a minni fi umri qattu illa qublatun wahidatun limra'atin. Dia kata dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata sepanjang umurku aku tak pernah melakukan kesilapan seperti perkara perzinaan ataupun menyentuh perempuan tadi, melainkan aku pernah mencium sekali saja kepada seorang perempuan. Waqad qusistu biha, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjatuhkan hukuman qisas tadi kepada anakku. Dan penulis syarah berkata, fasa'id man hafidha farjahu, orang yang bahagia di dunia dan di akhirat tadi ialah orang yang memelihara kemaluannya, menundukkan pandangannya dan menjaga tangannya. Dan dihikayatkan daripada seorang orang soleh, sesungguhnya nafsunya ataupun dirinya dia mewaswaskan dia agar untuk pergi berzina. Jadi apabila dirinya menuntut, pergilah berzina, pergilah ke sana, jumpalah, maka dia tadi ada satu pelita yang berdekatan dengannya. Maka dia pun berkata kepada nafsunya, wahai nafsuku, aku akan meletakkan jariku ni di atas pelita ni. Sekiranya kamu tadi boleh tahan dengan kepanasan pelita ni, nescaya aku akan pergi berzina sebagaimana yang kamu kendaki. Kemudian dia tadi meletakkan tangannya tadi di atas pelita tadi sehingga rasa macam nak tercabut nyawa dah, kerana terlampau panasnya api tersebut. Tapi macam mana pun dia tahan. Dia berkata kepada nafsunya, hal tasbirin, kamu boleh sabar ke ni? Boleh sabar ke? Sekiranya kamu tak boleh sabar dengan api dunia yang amat sedikit ni, yang telah dipadam ataupun telah direndam sebanyak 70 kali di dalam air laut agar dia tadi boleh digunakan oleh manusia di dunia, maka bagaimanakah kamu tadi boleh bersabar daripada kepanasan api neraka Jahannam yang kepanasannya lebih lagi 70 ganda daripada kepanasan api dunia. Maka dengan sebab itu nafsunya tadi berhenti daripada lintasan untuk inginkan perzinaan. Kemudian dalam syarah ni penulis, maksudnya dia ada bawa satu kisah yang panjang. Maksud kisah bagaimana satu orang qadi di zaman Bani Israel, dia keluar untuk menunaikan haji. Jadi kita maklumlah musafir untuk menunaikan haji ni pada zaman dahulu memakan masa sebulan, 2 bulan dan seumpamanya. Jadi dia meminta saudaranya, adik-beradiknya lah, untuk memerhatikan dan menjaga isterinya yang dia tinggalkan. Jadi setelah dia tadi pergi
musafir untuk menunaikan haji, maka adik-beradik, salah seorang daripada adik-beradik dia tadi yang diamanahkan untuk menjaga isterinya, masuk ke rumahnya dan menggoda isterinya, minta untuk berzina dengannya. Maka isteri tadi berkata, isteri kepada qadi tadi berkata, hendaklah kamu takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu mengkhianati saudara kamu ataupun abang kamu. Maka datanglah iblis dalam bentuk satu orang lelaki. Dia berkata, dengan sebab dia tadi tak mau menurut kehendakmu untuk berzina, jadi kita kena membalas dendam. Iblis tu kata, hendaklah kamu tadi membawa saksi, memberitahu bahawa perempuan itu telah berzina, maka hendaklah kita tadi merejam perempuan tersebut, kerana dia tadi tidak mau mengikut kehendak kamu. Jadi apabila lelaki tadi mengugut perempuan tadi bahawa aku akan membuat aduan kamu berzina seumpamanya, jadi hendak kamu nak turut kehendak aku ke ataupun tidak. Maka perempuan tadi berkata, if'al ma turid, buatlah apa saja yang kamu kehendaki, aku tidak akan berzina dengan kamu. Maka lelaki tadi pun membawa saksi-saksi palsu dan menuduhnya berzina. Lalu pemerintah di zaman tersebut pun merejamnya. Jadi setelah dia tadi direjam, perempuan tadi, dia hampir meninggal dunia. Tapi sebelum dia sempat meninggal dunia tadi, ada seorang lelaki jalan melintas, kan, seorang lelaki yang bekerja sebagai penjaga unta. Dia melintas di waktu malam, maka dia mendengar suara perempuan mengerang kesakitan. Jadi dia ambil perempuan tersebut yang dia dah direjam kan, tapi kalau ditinggalkan di situ tanpa rawatan 3, 4, 5 hari, dia akan mati dengan sendirinya. Tapi disebabkan orang tadi melintas dan dia tak tahu apa kisah perempuan tadi, dia ambil dan dia bawa balik kepada rumahnya. Dan setelah dia rawat sempurna apa semua, maka dia melihat, maksudnya salah seorang daripada kawan kepada orang yang menyelamatkan perempuan tadi, kawan kepada orang yang menyelamatkan tadi, dia melihat, kamu ada seorang perempuan yang amat cantik di dalam rumah kamu. Jadi dia pun masuk kepada rumah kawan dia tadi untuk menggoda dan mengajaknya untuk berzina. Tapi perempuan tadi enggan. Maksud ini ialah ujiannya kali kedua. Pertama daripada adik-beradik suaminya, lepas tu kedua daripada kawan kepada orang yang menyelamatkan dia tadi. Jadi apabila kawan dia masuk pada waktu malam untuk berzina, jadi dia enggan, maka dia nak membalas dendam, dia nak bunuh perempuan tadi. Tapi apabila dia nak bunuh perempuan tadi tu, maka dia tersalah bunuh. Dia terbunuh anak kepada orang yang menyelamatkan perempuan tadi. Padahal dia tadi amat mencintai perempuan tersebut. Jadi apabila orang yang menyelamatkan tadi melihat ada orang nak berzina dengan perempuan ni, dan kawan aku dah tersalah bunuh, daripada nak bunuh kamu, terbunuh anak aku, maka dia kata kepada perempuan tadi, ambillah beberapa dirham ni dan kamu keluarlah daripada rumahku, pergilah selamatkan diri kamu. Jadi perempuan tadi pun keluar daripada rumah tersebut. Di tengah jalan dia melihat satu orang manusia disalib, maksudnya di atas kayu kerana hutang yang masih belum dia bayar. Jadi perempuan tadi tu ambil dirham yang dia ada tadi tu, dia tolong lepaskan orang yang diikat tadi tu untuk melepaskan dia tadi daripada hutangnya. Jadi setelah dia dah selamatkan lelaki tadi, maka lelaki tadi berkata, aku akan menjadi hamba, khadam kepada kamu. Maka mereka pun berjalan kan sampailah kepada tepi laut. Maka tiba-tiba lelaki tadi tu dia menggoda lagi perempuan tadi. Ini kali ketiga kan perempuan tadi digoda untuk berzina. Kemudian perempuan tadi enggan. Maka perempuan tadi berkata, adakah ini yang kamu balas kepadaku? Kan aku dah menyelamatkan kamu kan daripada diikat, disalib seumpamanya. Jadi apabila lelaki tadi dia dah putus asa untuk berzina dengan perempuan tadi, maka lelaki tadi secara tipu, dia kata kepada seorang peniaga kan di atas sebuah kapal, dia kata, aku ada seorang hamba perempuan yang amat cantik, aku nak jual hamba tersebut. Maka apabila peniaga tadi melihat tadi, dia kata cantik perempuan ni, jadi dia pun membayar harganya dengan 300 dinar. Jadi perempuan tadi berkata, aku bukan hamba abdi, dan aku ialah perempuan yang merdeka. Tapi tuan kapal tadi tetap memaksa ni dan mengambilnya sebagai hamba. Jadi apabila waktu malam, maksudnya tuan kapal tadi tu ingin menggodanya, maksudnya ingin berzina dengannya, maka perempuan tadi berkata, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu perempuan tadi lalu lelaki tadi, tuan kapal tadi memukul perempuan tersebut untuk mengajaknya berzina. Maka Allah Subhanahu Wa Taala serta-merta menghantar angin, maka kapal tadi bergoncang dan tenggelam. Jadi apabila kapal tadi tenggelam, semua Allah Ta'ala menyelamatkan perempuan tersebut sehingga dia tadi berjaya keluar daripada laut tadi, dan di akhir kali dia sampai kepada sebuah negara yang diperintah oleh seorang raja yang amat adil.
Maka perempuan tadi memberitahu kepada raja tersebut tentang keadaan dirinya, dan bagaimana dia boleh sampai kepada negara tersebut. Kemudian raja tadi membina satu rumah untuk ibadat kepada perempuan tadi. Jadi perempuan tadi duduklah dalam rumah tersebut beribadat. Maka tersebarlah di kalangan penduduk tadi, dia adalah seorang perempuan yang soleh, perempuan yang beribadat. Maka orang-orang yang ditimpa dengan penyakit-penyakit yang tiada sukar untuk diubat, maka orang tadi datang dan berjumpa dengan perempuan tersebut, maka perempuan tadi akan berdoa kepada mereka agar Allah menyembuhkan mereka, lalu mereka tadi sembuh. Dan apabila suaminya balik daripada haji, maksudnya dah sampai perempuan, dah sampai kepada hujung ni. Maksudnya apabila suami tadi pulang daripada haji, maka suami tadi bertanya tentang isterinya, di mana dia. Maka dikatakan kepada suami tadi, isteri kamu telah berzina, kemudian isteri kamu telah direjam. Maka dia pergilah kepada saudaranya, dan maka dia mendapati saudaranya yang adik-beradik dia tadi, yang ingin berzina dengan isterinya, telah dibutakan matanya. Dan orang-orang yang menjadi saksi-saksi palsu tadi telah ada kulat yang memakan mulut-mulut mereka. Maka dikatakan kepada suami tadi, bawalah saudara kamu ni, saudara tadi dah ditimpa dengan buta. Dia kata, bawalah saudara kamu tadi, pergilah kepada satu orang perempuan soleh di negara demikian-demikian. Perempuan tadi dia boleh menyembuhkan penyakit-penyakit yang pelik, penyakit-penyakit yang susah. Tadi sebab suami tadi dia kesian kepada adik-beradiknya tadi, maka dia bawa adik-beradiknya pergi untuk berubat tadi, dan saksi-saksi tadi tu pun ikut. Kenapa bila mereka tadi berjalan, maka mereka melihat di tengah jalan tadi orang yang menyelamatkan perempuan tadi, maksudnya penjaga unta yang menyelamatkannya, dan bersama-sama dengannya ada seorang yang kawan dia tadi yang ingin berzina tadi. Itu pun telah ditimpa dengan penyakit yang amat kronik juga. Kerana mereka berjalan lagi, mereka berjumpa dengan seorang pemuda yang buta. Maksud pemuda buta ni ialah yang diselamatkan oleh perempuan tadi daripada hutang tadi. Dan mereka juga menjumpai di tengah jalan tadi peniaga yang pernah membeli perempuan tersebut. Dan peniaga itu juga berada dalam keadaan bala yang amat besar. Jadi akhir sekali mereka semua berkumpul, dan mereka tadi berjalan bersama-sama pergi kepada perempuan soleh tadi untuk meminta doa agar disembuhkan penyakit-penyakit mereka. Dan apabila mereka semua sampai kepada perempuan tersebut dan mereka meminta doa daripada perempuan tadi, maka perempuan tadi mengenal. Dia kata, ini aku kenal ni seorang-seorang ni. Maka perempuan tadi berkata kepada mereka, man i'tarafa bi dhanbihi da'awtu lahu. Siapa yang mengaku dengan dosa masing-masing, nescaya aku akan berdoa kepadanya. Maka saudara, adik-beradik kepada suami tadi dia berkata, aku berasa amat malu kan daripada saudaraku ni untuk aku nak menyebut dosaku di hadapannya. Tapi saudara dia kata, saudara yang balik daripada haji tu, dia kata tak apa, kamu cerita je lah apa saja dosa pun. Maka dia kata, aku sebenarnya telah menggoda isteri kamu, aku nak mengajaknya berzina tetapi dia enggan. Maka aku mendatangkan ni beberapa orang saksi-saksi palsu ni, menuduhnya berzina, kemudian dia tadi direjam. Kemudian orang yang menjaga unta tadi dia berkata, aku menjumpai seorang perempuan, masa kawan kepada penjaga unta tadi. Dia kata, aku pernah menjumpai perempuan bersama dengan kawan aku ni, dan aku mengajak dia berzina kan. Jadi aku nak membunuhnya, tapi aku terbunuh anak kepada kawanku sendiri. Dan orang lelaki yang diselamatkan daripada hutang tadi dia kata, seorang perempuan telah melepaskan daku daripada hutang, telah melepaskan daku daripada diikat. Kemudian aku meminta dia untuk berzina. Akhir sekali aku jualnya kepada seorang peniaga dengan 300 dinar. Kemudian peniaga ataupun tuan kapal dia kata, aku telah pernah membeli seorang perempuan, aku mengajaknya untuk berzina dan dia tadi enggan. Maka perempuan tadi berkata, takutlah Allah. Lalu aku memukul mukanya, maka datanglah angin lalu memecahkan kapalku. Maka akhir sekali setelah setiap seorang tadi mengaku dosa masing-masing, maksudnya keinginan mereka tadi untuk berzina, maka perempuan soleh tadi pun berkata kepada suaminya, maksudnya dia dalam keadaan tutup muka. Kemudian apabila dia tengok suami dia datang, dia panggil suami dia agar mendekatkan diri, lalu dia pun buka muka dia. Dia kata, sesungguhnya, maka apabila lelaki tadi melihat, maka dia kata, kau ialah isteriku, dan sesungguhnya kau tadi tidak bersalah dengan apa saja tuduhan yang telah dituduh kepada kamu. Maka isteri tadi berkata kepada suaminya, sekarang ni kau telah mendengar segala pengakuan-pengakuan mereka. Sekiranya kamu nak, maka kamu tuntutlah qisas, ataupun sekiranya kamu nak, kamu maafkanlah. Ada perempuan tadi dia kata, wa amma ana faqad afawtu anhum. Adapun aku, kan sesungguhnya aku telah maafkan mereka.
Jadi suami tadi pun tak apabila dia dengar isteri ni berkata sedemikian, kan, maka suami tadi pun memaafkan. Jadi perempuan tadi setelah suami dia memaafkan, maka perempuan tadi berdoa, Allahumma kshif anhum durrahum. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, bukakanlah daripada mereka ni segala kemudaratan. Jauhkan mereka dari segala penyakit-penyakit, maka serta-merta semua mereka yang ditimpa dengan penyakit dan seumpamanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perempuan tadi pergilah bersama-sama dengan suaminya dan kekal bersama-samanya rahmatullahi taala alaiha. Jadi satu kisah yang panjanglah yang menceritakan tentang bagaimanakah keinginan kan manusia tadi ingin berzina, tapi yang menyelamatkan seseorang tadi ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya perempuan yang soleh sekiranya tadi betul-betul menjaga dirinya, niat untuk menjaga dirinya daripada perzinaan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkannya. Dan perkara kedua yang dinyatakan dalam hadis ni yang boleh menyebabkan seseorang tadi dibunuh, ditumpahkan darah ni ialah an-nafsu bin nafsi. Maksudnya dibunuh satu jiwa kerana membunuh satu jiwa yang lain. Maksudnya dia halalkan membunuh seseorang secara qisas kerana satu jiwa yang telah dibunuh dengan secara zalim tanpa haknya. Tetapi dengan beberapa syarat lah. Maksud syarat kisas ni ialah pembunuh tadi ialah orang yang bala, dan pembunuh tadi berakal, kan. Pembunuh tadi bukanlah bapa kepada orang yang dibunuh, dan pembunuh tadi tidak lebih rendah kedudukan daripada orang yang dibunuh daripada sudut kemerdekaan ataupun agama. Dan Imam Malik radhiyallahu anhu, jadi di sisi mazhab Syafi'i, sekiranya bapa membunuh anaknya sendiri, maka bapa tidak akan dikisaskan. Maksudnya bapa tadi tidak akan dibunuh kerana dia tadi membunuh anaknya. Kerana bapa ialah sebab kepada kewujudan anak tadi, maka tidak akan anak tadi menjadi sebab kepada bapa tadi dibunuh semula. Kecuali Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik berkata, bapa sekiranya dia tadi membaringkan anaknya dan menyembelih sebagaimana dia tadi menyembelih seekor kambing, maka pada ketika itu bapa tadi akan dikisas dan dia tadi akan dibunuh. Kerana perbuatan tersebut menunjukkan kepada hilangnya rahmat, menunjukkan kepada bapa tadi tidak melakukan perbuatan seperti perbuatan manusia, maka dia tadi berhak untuk dibunuh. Dan yang ketiga, perkara yang ketiga dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW ialah at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, wal'iyyazubillah. Dan dimaksudkan dengan orang yang meninggalkan agama ni ialah orang yang murtad daripada agama Islam. Maka harus halal dibunuh orang yang murtad tersebut, kerana Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah orang tersebut. Kemudian penulis syarah berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya antara perkara yang menyebabkan seseorang tadi kafir, murtad, keluar daripada agama Islam ialah mencampak Al-Quran dengan sengaja di tempat-tempat yang keji, ataupun menuduh Rasulullah SAW ataupun mana-mana Nabi melakukan perzinaan ataupun perkara-perkara yang berdosa, ataupun merendah-rendahkan mana-mana Nabi dan Rasul, ataupun mendustakan mana-mana Nabi dan Rasul. Begitu juga mendustakan Allah lebih lagi utama lah menjadi seorang tadi kafir. Dan begitu juga dia kata orang yang menafikan Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat, itu juga menjadi kufur. Ataupun orang yang menuduh Sayyidatina Aisyah melakukan perkara yang keji, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada tuduhan tersebut. Kemudian penulis berkata tidak boleh membunuh orang yang murtad sehinggalah dia tadi diminta bertaubat. Dan diriwayatkan daripada Imam Malik, dia akan diberikan tempoh masa selama 3 hari. Sekiranya dia tadi bertaubat dalam tempoh masa 3 hari, maka orang yang murtad tadi tidak akan dibunuh. Kemudian dinyatakan bahawa sesungguhnya ar-riddatu afhashu anwa'il kufr. Sesungguhnya riddah, maksudnya murtad keluar daripada agama Islam ni, ialah kekufuran yang paling keji sekali. Dan wa akbaru anwa'il kabair, dan dialah dosa besar yang paling teruk sekali. Dan itu dosa yang paling tinggi sekali darjatnya. Dan dosa yang kedua selepas kufur atau murtad tadi ialah membunuh secara zalim, kemudian perzinaan, kemudian menuduh manusia berzina, kemudian mencuri, kemudian yang paling rendah lagi meminum arak, kemudian yang rendah lagi riba, bawah lagi daripada itu ialah al-ghasab, maksudnya merampas harta benda manusia. Dan sebagai penutupnya, penulis dinyatakan bahawa penulis kitab Rahmatul Ummah, dia telah mengeluarkan satu pendapat. Dia kata pendapat yang dipilih di sisi jumhur,
pengikut kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahawa sesungguhnya orang yang meninggalkan semayang, maksudnya perkara yang berkaitan dengan murtad tadilah, maksudnya orang yang meninggalkan semayang tadi ni, apabila dia tadi dihukum bunuh, adakah dia tadi dibunuh sebagai orang yang murtad ataupun dia tadi dibunuh sebagai satu orang Islam? Maka Imam Ahmad bin Hanbal, pengikut-pengikutnya berkata, yuqtalu kal murtad. Maksudnya dia tadi dibunuh sama seperti dibunuhnya orang murtad. Dan dia tadi dihukumkan telah terkeluar daripada agama Islam. Tidak akan disemayangkan ke atas jenazah ni dan dia tidak akan diwarisi. Bahkan semua harta peninggalannya akan dijadikan harta rampasan masuk ke dalam Baitul Mal. Ada pun pendapat yang mu'tamad di sisi mazhab kita Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan semayang akan dibunuh dengan pedang sebagai salah satu daripada hukum hudud. Dan setengah pendapat mengatakan dicucuk dengan besi sedikit demi sedikit sehinggalah dia tadi semayang ataupun dia tadi mati. Dan setengah pendapat mengatakan dipukul dengan kayu sehinggalah dia tadi semayang ataupun dia tadi kekat sehingga dia tadi mati. Kerana dituntut ataupun kerana kenapa kita tak bunuh serta-merta dia dengan pedang atau kita pancung kepalanya? Kerana tujuannya ialah untuk dia tadi solat. Bukanlah tujuan tadi semata-mata untuk membunuhnya. Dan di sisi Imam Abu Hanifah, orang yang tidak semayang dipenjarakan selama-lamanya sehinggalah dia tadi semayang. Dan apabila dia tadi semayang, maka kita lepaskan dia. Dan sekiranya dia tadi dibunuh ataupun dia mati dalam penjara tadi, maka hukumnya sama seperti hukum orang Islam. Dimandikan, dikafan, disemayangkan dan dikebumikan di perkuburan orang Islam. Dan kemudian penulis berkata hadis yang sedang kita bincangkan tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Jadi itu beberapa perkara lah yang dapat kita bincangkan tentang syarah kepada hadis ke-14 yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi sebagai kesimpulannya, untuk kita tadi melihat penggunaan hadis ni kepada kehidupan kita. Maksudnya hadis ni kita boleh lihat daripada dua sudut. Satu daripada sudut zahir dan kedua daripada sudut batin. Maksudnya daripada sudut zahir, sebagaimana kita maklum, perzinaan yang zahir ialah perzinaan yang dilakukan dengan kemaluan. Tapi Nabi juga berkata sesungguhnya mata juga berzina. Dan perzinaan mata tadi dengan memandang kepada aurat, kepada perempuan seumpamanya. Dan lidah juga berzina. Dan perzinaan lidah tadi dengan pertuturan. Tapi dalam masa yang sama, Nabi mengajarkan kepada kita ada perzinaan yang tidak dilakukan dengan anggota yang zahir. Sebab tu Nabi berkata, wan nafsu tatamanna wa tashtahi. Maksudnya perzinaan daripada sudut batin manusia ialah dengan keinginan saja. Maksud apabila kita duduk diam-diam, maksud kita inginkan perzinaan, maksud kita ingat kepada perempuan dan kita ingin nak melakukan hubungan yang haram bersama dengan perempuan tersebut, maka itu diistilahkan perzinaan daripada sudut batin manusia. Lepas itu perkara kedua yang Nabi nyatakan ialah membunuh tadi. Maksudnya membunuh manusia lain, dan membunuh dia juga dia berlaku dalam dua keadaan. Satu, membunuh secara zahir. Maksudnya kita tadi membunuh manusia dengan alat yang boleh mematikannya. Dan salah satu lagi bentuk pembunuhan yang berlaku sekarang ialah apabila seseorang berkahwin. Maksudnya lelaki dan perempuan dia dah berkahwin. Tapi apabila dia berkahwin saja, dia dah niat. Kan di dalam hatinya dia tidak inginkan anak. Kan maksudnya dia dah niat. Di dalam hatinya dia hanya nakkan anak seorang saja. Ataupun dia nak anaknya 2 orang saja. Ataupun dia kata tak perlu anak yang ramai. Kan maksudnya dia akan menyusahkan kita, akan menyebabkan rezeki kita kurang, akan menyebabkan kesempitan hidup. Maka daripada sudut batinnya tadi, dia telah berniat kan untuk tidak membunuh zuriat yang sepatutnya dizahirkan kepadanya. Dan sekiranya kita lihat daripada sudut perzinaan, mengapa Nabi SAW menyebut perzinaan itu lebih awal? Kerana perzinaan ni ialah dosa yang paling awal dilakukan oleh manusia, dan dosa tadi disukai oleh nafsu. Kan? Maksudnya perzinaan ni sememangnya disukai, dia ialah syahwat kepada manusia. Dan perzinaan ni dia akan membawa kepada pembunuhan pada hari ini. Kan? Maksudnya sekarang ni kita dapat melihat seramai hampir 100,000 kan perempuan di negara kita di Malaysia ni menggugurkan anak setiap tahun. Jadi menggugurkan anak itu adalah salah satu bentuk pembunuhan yang berlaku di sisi umat Islam pada hari ini. Maksudnya kenapa anak tadi gugurkan? Disebabkan oleh sebab yang pertama tadi. Disebabkan oleh perzinaan. Maksudnya hubungan yang tidak terkawal kan, antara lelaki dan perempuan, menyebabkan mengandungnya perempuan tadi dengan anak di luar daripada pernikahan, dan mereka tadi akan membuang anak tersebut dan menyebabkan sebahagian besar daripada anak-anak tadi mati. Dan akhir sekali,
Yang Nabi nyatakan ialah manusia yang meninggalkan agamanya. Jadi kita faham tadi, meninggalkan agama ni ialah orang yang waliyazbillah murtad, keluar daripada agama Islam. Dan dimaksud itu meninggalkan agama daripada sudut syariat. Maksudnya daripada sudut syariat, dia terus keluar daripada agama Islam, dia menukar kepada agama yang lain. Tapi daripada sudut kerohanian, apabila seseorang tadi meninggalkan gurunya, maksudnya dia tadi dah mengikat hatinya dengan seorang guru untuk dia tadi beramal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa, antara salah satu lagi dosa besar yang amat berbahaya yang akan menimpa seseorang ialah apabila dia tadi meninggalkan hubungannya dengan gurunya untuk membimbingnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang paling ditakut. Maksudnya yang paling ditakuti daripada ketiga-tiga perkara ni ialah terputus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dinyatakan apakah punca hubungan seseorang dengan Allah Ta'ala, kan, dengan pembimbing tadi, dengan Rasulullah SAW, dengan khalifah kepada Rasulullah. Bagaimanakah hubungan tadi boleh terputus? Disebabkan oleh dua perkara yang awal tadi. Satu perkara yang diistilahkan sebagai dosa, kan, dosa perzinaan dan dosa membunuh tadi. Dan inilah lambang kepada semua dosa-dosa yang lain, seperti mencuri, kan, apa lagi, mengumpat, menjadi batu api. Semua dosa-dosa yang manusia tadi teruskan berkekalan di dalam dosa tersebut akan menyebabkan hubungannya dengan agama Islam terputus, akan menyebabkan hubungannya dengan Rasulullah SAW tadi terputus. Dan itu yang nak diajar kepada kita oleh Nabi SAW. Dan Imam Nawawi nak bagi tahu kepada kita, dan daripada awal hadis 40 tadi, maksudnya kita telah mempunyai guru, kita telah dibimbing, kita telah diajar dengan amalan, maka adalah kita tadi menjaga diri daripada dosa. Kan, jangan sekali-kali kita merendahkan dosa. Kita rasa tak apalah kita buat, kan, tak ada mudarat, nanti besok aku boleh bertobat. Jadi kita menganggap dosa tadi tidak memberi kesan kepada diri kita. Jadi nak diajar dalam hadis ni, jangan sekali-kali kita kekal membuat dosa walaupun dosa tadi amat kecil di sangkaan kita, kan. Kerana dosa yang berterusan dengan kita tadi meremeh-remehkan dosa tadi akan menyebabkan seseorang tadi terputus hubungannya, terkeluar daripada bimbingan, terkeluar daripada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila seseorang tadi keluar daripada bimbingan guru yang menjaganya, maka pada ketika itu dia akan berada di bawah penguasaan syaitan. Dari itulah yang kita amat takut. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta Allah Taala menjaga, ya, semua umat Islam, kan, pemuda-pemuda, pemudi, anak-anak dan seumpamanya daripada bencana yang ada pada hari ini, kan, maksudnya penggunaan internet, kan, penggunaan smartphone yang amat berleluasa yang menyebabkan perkara perzinaan dan seumpamanya amat susah nak dikawal. Jadi kita mohon daripada Allah Taala menjauhkan balik daripada umat Islam dan memeliharanya, dan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama. Moga-moga Allah Taala pelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.